Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Izinkan saya pertama-tamanya yang lemah, yang daif, yang hina lagi banyak dosa ini, mudah-mudahan dosa-dosa saya ditaubatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pengampunan. Moga-moga saudara-saudari yang mendengar ceramah saya pada hari ini akan mendapat taufik dan hidayah didoakan. Saya pada hari ini ingin berkongsi satu tajuk berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada kaitannya dengan Fatah At-Tamimi atau pemuda Bani Tamim atau putra Bani Tamim. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu daripada Hasan, Anil Hasan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara bala'an yalqahu ahlu baitihi hatta yab'asallahu rayatan minal masyriq saudaan man nasaraha nasarahullahu wa man ghazalaha ghazalahu hatta ya'tu rajulan ismuhu ka ismi fayuwallunahu amrahum fayu'ayyiduhullahu wa yansuruh. Daripada Al-Hasan bahawasanya Nabi menyebut akan bala yang akan menimpa keluarganya hinggalah Allah mengutus panji-panji hitam dari timur. Siapa yang menolongnya, Allah akan menolongnya, dan siapa menghinanya, Allah akan menghinanya, hinggalah mereka itu mendatangi seorang lelaki yang namanya seperti nama aku. Mereka pun melantiknya memimpin mereka, maka Allah pun membantu dan menolongnya. Riwayat Nuaim bin Hamad. Saudara-saudari, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat disimpulkan beberapa perkara yang besar. Iaitu yang pertamanya, sila beri perhatian insya-Allah. Yang pertamanya, Nabi SAW menyebut bahawa kaum keluarganya di negara Arab, kaum keluarganya di Mekah Madinah akan menimpa keluarganya apa? Bala. Sehingga mereka ini lari, sehingga mereka ini menyelamatkan diri ke mana? Ke timur. Kerana apa? Kerana ada golongan, ada musuh-musuh Islam yang nak membunuh Ahlul Bait ini. Sehingga lah Allah mengutus panji-panji hitam dari timur. Sehinggalah di timur itu, di Nusantara ni, ada panji-panji hitam. Iaitu satu jamaah. Jamaah nanti yang akan diserahkan bendera, bendera perang kepada Fatah At-Tamimi ni. Jadi mereka inilah yang disebut sebagai jamaah kebenaran. Yang mana jamaah ini, kerana kita ini berada di akhir zaman, orang sudah tidak mempedulikannya, tidak mempercayainya. Kerana mereka beranggapan Islam itu tidak bangkit daripada timur, daripada Nusantara, daripada Indonesia, Malaysia ni. Mereka lebih suka mengatakan bahawa Islam ni akan bangkit daripada negara Arab, sedangkan negara Arab umumnya telah mengetahui dia dah rosak, bangsa-bangsanya telah punah ranah pada umumnya. Dan hanyalah di Nusantara ini disembunyikan. Sebab itu kita apabila kita mendengar daripada YouTube bagaimana ustaz-ustaz kita yang telah banyak menyebut tentang kebangkitan Islam ni dari timur, peranan orang Melayu, Jawi, keturunan daripada Nabi Ibrahim dan sebagainya, keturunan Wali Songo, Ahlul Bait yang datang, golongan Habib yang datang ke Nusantara berdakwah. Jadi ini adalah bukti-bukti hujah-hujah sokongan selain daripada hadis yang menyebutkan. Contohnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi akhir zaman yazharul Islam fil adir syar atau kama qala. Islam di akhir zaman akan bangun daripada sebelah timur. Timur jauh. Di mana Hajar Aswad tu menghadap timur jauh. Malaysia ini, Nusantara ini. Subhanallah. Jadi barang siapa yang menolongnya, jemaah kebenaran ini, Allah akan menolongnya. Barang siapa yang menghinanya, sama ada cepat atau lambat, mereka akan terhina. Mereka akan jatuh. Kalau pegang jawatan, mereka akan jatuh. Mereka akan meletakkan jawatan. Mereka akan meninggalkan jawatan. Begitulah. Menghina, yang terhina ini kerana apa? Kerana mereka menentang kebenaran. Menentang jamaah kebenaran.
Hinggalah apabila jamaah kebenaran ini, panji-panji hitam ini, sebenarnya salahlah yang besar apabila orang beranggap bila panji-panji hitam, terbayanglah mereka serban hitam, jubah hitam, dengan pedangnya, dengan senjata-senjatanya melawan musuh-musuh Islam buat masa ini. Bukan begitu. Tapi panji-panji hitam ni setelah apa? Setelah persiapan dibuat. Setelah persiapan dibuat dari sudut imannya, persiapan takwanya, role model, contoh segala-galanya, mereka akan pergi. Pemimpin dari Nusantara ini akan pergi ke Khurasan, dan di mana orang-orang Khurasan itu menerima kepimpinan dari timur. Sebab hadis itu dia bukan Khurasan saja, dia ada hadis kebangkitan daripada timur, ada tentera-tentera daripada Khurasan. Jadi bagaimana nak menggabungkannya? Maka hanyalah diberi faham kepada Mujaddid kurun yang ke-14, Fatah At-Tamimi, dengan dibekalkan senjata oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu senjata ilham. Dia memahamkan bagaimana kronologi hadis tersebut. Jadi walaupun di Khurasan terdapat sebahagian tentera-tentera Al-Mahdi, dan juga di sebelah sana nanti akan ada satu orang yang namanya Haris Al-Haras, yang akan menyerahkan sekelompok tentera kepada Fatah At-Tamimi. Jadi kepimpinan Fatah At-Tamimi diterima di sana. Sebab di Nusantara ini sudah ada jamaah kebenaran, sudah ada contoh, tanpa disedari oleh kita secara umumnya, tanpa kita mengetahui secara umumnya, kerana kita disibukkan dengan dunia, ataupun kita ini terlibat dengan maksiat, sama ada kita sedar maupun kita tidak sedar. Jadi golongan ini akhirnya mendapat kuasa negara tanpa perang. Ini menjadi cabaran kepada kita semua. Adakah kita percaya tanpa perang? Yang kita melihat orang sedang bersiap-siap untuk berperang. Tapi bagaimana Islam sebelum Imam Mahdi, ceritanya, sebelum Imam Mahdi bangkit kali kedua di tangan Fatah At-Tamimi ini tanpa perang, maka dia setelah mendapat kuasa tadi akan mendatangi lelaki, mendatangi Imam Mahdi. Maknanya dia kenal lah Imam Mahdi tadi, dia ada hubungan. Sebab tu zikir-zikir, wirid-wirid yang diamalkan oleh jemaah kebenaran, jemaah Fatah At-Tamimi ini adalah yang mana sanadnya bersambung dengan siapa? Dengan Imamul Mahdi. Jadi hinggalah mereka ini mendatangi Imamul Mahdi tadi, lalu mereka melantiknya. Pemimpin yang sebenar, khalifah yang sebenar adalah Imamul Mahdi. Maka akhirnya Allah membantu dan menolongnya. Jadi itulah hadis yang saya nak kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk. Mudah-mudahan kita lebih banyak nak mengkaji hadis-hadis berkaitan dengan Khurasan dan Timur, dan kita garapkan bersama, kita nilaikan, kita tanya orang yang faham. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.